Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, selamat kembali ke IC Share channel umrah anda ya. Jadi hari ini merupakan hari yang ke berapa dah tak ingat dah kan. Lama benar dah dekat Maib ni, sampai tak ingat dah hari. Lantok lah situ. Yang penting kita masih berada di sini. Kita nak cerita hari ni berkaitan dengan beberapa persoalan. Sementara duduk-duduk saja atas katil ni kan, apa pun tak buat. Jom kita menjawablah beberapa persoalan jemaah kan. Okey, dalam bab soal jawab USN pada hari ni, saya nak menjawab satu soalan daripada jemaah bertanyakan berkaitan dengan ayah saya. Dia dah uzur, dah tua kan. Di usia uzur-uzur dia ni tak semayang kan. Ada yang tak puasa pun ada. Bila Ramadan nak puasa malas. Tanya ayah malas nak puasa. Sebab tak larat lah nak puasa kan, dah tua. Jadi bagaimana kondisi kepada beliau ini? Adakah perlu dikadakan solatnya ataupun dikadakan puasanya, ke boleh bayar fidyah aja? Jadi ini satu persoalan yang saya kira penting lah untuk kita rungkaikan jawapannya kepada semua anak-anak. Sebab tak semua anak-anak pun concern benda ni kan. Mak bapak tak puasa, lantak lah situ kan, orang tua aku. Tapi yang mana concern, yang mana mengambil berat pada mak ayah, besok nak supaya mak ayah kita ni tenang di alam kubur, tak kena bantai dengan malaikat apa semua, maka kena ambil tahu. Jadi bagaimana kondisi jika sekiranya mereka ini dalam keadaan tidak melakukan ibadah puasa dengan betul sedangkan masih hidup. Yang keduanya tidak bersolat pula. Jadi adakah si waris ataupun anak-anak ini boleh menggantikan puasa, boleh menggantikan solat padanya? Baik, ini merupakan satu tanggungjawab lah kepada anak-anak apabila sama ada dia kalau hidup lagi tapi dah terlalu uzur, dah terlalu tua kan. Jadi tak boleh nak mampu bagaimana kondisinya. Kalau sekiranya mereka ni dah meninggal dunia, baik kita mulakan perbincangan itu dengan permulaan iaitu kalau sekiranya dah meninggal dunia lah, antara perkara yang penting yang perlu kita segerakan, dalam menguruskan bab kematian ini ialah yang pertama sekali menguruskan segera urusan pengkebumian jenazah. Menyegerakan kebumikan jenazah ini merupakan salah satu daripada caranan pada Islam sendiri, iaitu apabila seorang itu telah meninggal dunia maka perlu disegerakan pengkebumian. Jangan lama-lama kan. Bahkan hari ni kalau sekiranya ialah fatrah Covid kan tuan-tuan, bila mak ayah ada yang meninggal, anak-anak ada dekat overseas kan. Macam ada juga semalam yang telefon saya, dia mak bapak ada kat Singapura, mak bapak kat sini, ayahnya mati kat sini, anak ada kat Singapura kan. Dalam fatrah pandemik ni orang Singapura tak boleh datang balik ke Malaysia apa semua. Jadi dia buat video call ajalah kan, buat video call menunjukkan inilah dia ayah yang terakhir. Tak boleh nak balik kan. Jadi tapi tak boleh nak tunggu sampai nak balik, nak peram ayah tadi simpan dekat peti beku, tak boleh. Jadi nak cerita dia kena disegerakan lah. Kalau sekiranya telah meninggal dunia, maka boleh tidak pengkebumian mesti dijalankan dengan segera ya. Yang keduanya membayar hutang-hutang si mati jika sekiranya ada kan. Sama ada hutang-hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berbentuk puasa, haji, umrah kan, nazar-nazar yang belum dilaksanakan. Apatah pula lagi hutang-hutang kepada manusia kan, yang kita tahu ayah kita, mak kita ada hutang dengan individu-individu tertentu, maka perlu dilangsaikan ya. Kemudian yang ketiganya menyempurnakan wasiat si mati. Kalau sekiranya si mati ada meninggalkan wasiat, ayah mak kita ada tinggalkan wasiat kepada kita. Ni kalau mak ayah, ni kalau abah mati, ni kalau mama mati, wasiat mama ini sekian, ni wasiat abah ini sekian.
apa sajalah wasiat yang boleh kita tunaikan dengan kadar segera. Kan? Tidak boleh kita tangguhkan wasiat mereka ini kerana itu merupakan salah satu daripada hasrat mereka, kan, hasrat mereka. Oleh demikian kita tunaikan semampu kita lah, semampu kita. Yang seterusnya ialah menyempurnakan ataupun membahagikan harta pusaka yang telah ditinggalkan. Dan ini juga merupakan salah satu kewajipan kepada anak-anak waris, iaitu menyegerakan pembahagian harta pusaka jika sekiranya ayah dan mak ini telah meninggal dunia. Jadi ini bendanya, 4 perkara yang wajib dilaksanakan segera, kan. Saya pernah juga buat video berkaitan dengan wasiat, kan, kalau kita bahasa wasiat lah. Apakah benda-benda bentuk wasiat yang perlu kita wasiatkan kepada anak-anak, kan. Tuan-tuan kalau dah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia, masih hidup lagi apa semua, apa bentuk wasiat yang perlu kita wasiatkan? Banyak benda yang kita boleh wasiatkan, kan. Tapi antara yang di-highlightkan oleh ulama, yang pertama sekali, kita wasiatkan supaya bila kita mati ni, di mana kita nak dimakamkan ataupun nak dikuburkan. Ini merupakan salah satu benda yang penting, kan. Sebab kita tak nak gaduh ke apa semua, kan, anak beranak apa semua ni. Sebab tempat di mana nak dimakamkan itu merupakan satu tajuk perbincangan yang besar, kan. Maka kalau kita sendiri masih hidup, kita ada hasrat ni, kalau kita mati esok, kita nak dimakamkan di kampung. Apa pasal? Yalah, sebab kata Nabi SAW, ahli kubur ini dia saling berjumpa, kan. Mereka ini saling berjumpa satu sama lain di alam kubur. Maka oleh demikian kita boleh wasiatkan, ni abah suka kalau boleh dimakamkan kalau dikuburkan semula di Lubuk Pusing contohnya, kan. Di kampung saya lah, kan, kampung di Sabak Bernam sana. Sebab apa? Sebab ada mbah, kan, ada ayah abah, itu contohlah, kan. Ada mbah-mbah, ada atuk-atuk, nenek-nenek semua, kan. Lepas tu ada pula salah silah dia keturunan, kan, ada kiai-kiai apa semua. Jadi banyak orang soleh di situ, maka boleh wasiatkan, tak ada masalah, kan. Jadi kita sebagai waris, apabila tahu saja apa yang nak diwasiatkan oleh mereka ni, kita tunaikan. Yang keduanya, kita wasiatkan tentang jangan nangis teruk-teruk, kan. Ini pun kena wasiatkan. Ni kalau mati apa semua ni, jangan nangis teruk-teruk, kan. Kalau suami, kan, diwasiatkan oleh isteri, ni bang, ni kalau ayang mati ni, jangan nangis teruk-teruk, kan. Jangan menangis meratak apa tu, tak boleh, kan. Nangis biasa-biasa sudah. Jangan tak nangis pula, kan. Ini bini mati senyum aja, ni lain macam, kan. Jadi nangis biasa-biasa sudah. Kerana kata Nabi SAW, al-mayyitu yu'azibu fi qabrihi lima yiha ilai. Sesungguhnya mayat itu diazab di alam kuburnya berdasarkan tangisan ahli keluarganya. Jadi lagi teruk nangis, meratap, meraban, lagi sedap kena bantai dalam kubur ni. Jadi oleh demikian, jangan nangis teruk-teruk, itu kena wasiatkan. Yang ketiga, kena wasiatkan juga, bila kita mati, kita wasiatkan panggil ramai-ramai datang untuk menyembahyangkan jenazah kita. Ini benda yang perlu kita wasiatkan. Abah mati, mama mati, jangan lupa kau panggil ramai-ramai, mana budak-budak tahfiz tak ada kerja tu, datang solat di rumah ke, ni masjid ke, ikutlah. Bagi upah RM5 pun tak apa. Lagi ramai disembahyangkan jenazah itu, makin banyak lagi syafaat yang boleh diberikan, bantuan, pertolongan, doa kepada si mati. Dan yang keempat, wasiatkan supaya pembahagian harta itu selesai. Kita ni tuan-tuan, sebelum kita mati lagi, sepatutnya harta benda kita semua ni telah diagih-agihkanlah pada anak-anak apa semua. Senang kita. Tak payah kita mati besok berebut-rebut anak beranak apa semua, kan. Harta tak banyak mana pun, tapi berebut. Sebab apa? Sebab kita tak menguruskan ketika mana hidup kita ini. Oleh demikian, waktu kita hidup, selesaikan pembahagian harta, habis cerita, kan. Dengan syarat pastinya anak-anak kita bila kita dah bagi harta, tidak kalau kita keluar pula, kan. Itu semua hari ni tuan-tuan, hari ni punya masa. Hari ni punya masa ni tuan-tuan, kita ni
sayangkan anak-anak apa semua kan. Kita lah bagikan harta pembahagian awal-awal apa semua. Tapi jenis anak tak kenang budi ni ada kan. Jenis nak menghabiskan harta mak bapak ni ada juga yang hidup gitu. Oleh demikian paling tidak rumah kita tu je lah kan kita simpan. Kita risau kan anak kita halau besok. Tapi tengoklah juga tuan-tuan kenal anak masing-masing kan. Tapi yang mana jika sekiranya telah kita tahu anak kita bagus apa semua, bagi siap-siap kata benda kita senang. Besok kita mati, kita dah meninggal dunia, kita tak menangis dalam kubur melihat anak-anak kita gaduh apa semua kan. Okey, baik. Itu bendanya. Jadi berbalik kepada persoalan tadi. Jadi berdasarkan daripada apa yang telah kita nyatakan tadi di atas, 4 perkara yang perlu disegerakan apabila telah meninggal dunia, termasuklah juga yang nombor 2 adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang berbentuk solat dan juga yang berbentuk puasa. Maka adakah boleh kita qadakan solat jika sekiranya mereka ni meninggal dunia? Hatta jika sekiranya mereka ni dah uzur, sakit teruk, bolehkah kita tolong gantikan solat? Dia orang tak ada nak bangun solat apa semua kan, dah uzur teruk. Jadi adakah boleh kita gantikan solat? Maka di sini digariskan oleh para ulama, iaitu secara hakikatnya tidak boleh menggantikan solat kepada orang yang telah meninggal dunia mahupun yang masih hidup di alam dunia ni. Dia orang ni masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, solat tidak boleh digantikan. Dan ini disebut di dalam I'anah At-Talibin dan juga Hasyiah Rad Al-Mukhtar berkaitan dengan ini. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yatu sawfa yura summa yujzahul jazaa al-awfa. Kan? Yang bermaksud bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang telah diusahakan, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari akhirat kelak. Kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Surah An-Najm ayat 39 hingga 41. Maka oleh demikian untuk solat tidak boleh digantikan walaupun mereka itu telah meninggal dunia. Waris tidak boleh gantikan. Imam Al-Qurtubi juga telah menafsirkan ayat ini dalam sisi ahli takwil, bahawa tidak boleh seorang itu melakukan amalan untuk orang yang lain, dan mereka telah berijma' bahawa tidak boleh seorang itu melakukan solat untuk orang lain. Ini disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi jilid yang 17 dalam surat 114. Jadi secara hakikatnya kita jelas mengatakan bahawa ulama menjelaskan bab solat secara hakikatnya tidak boleh digantikan bagi sama ada mereka yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kerana solat ini bersifat infradi. Dia adalah sifat individu. Jadi sewaktu hidup sedaya upaya kita mesti melaksanakan solat. Ya. Kalau sakit ada solat cara sakit, ada solat cara sakit, sama ada duduk, baring, mengirim, melentang, duduk apa semua kan. Macam-macam posisi boleh solat. Yang penting solat kena solat. Tak mampu wuduk boleh tayamum. Tak boleh tayamum kita sapulah yang mana boleh aja pakai lap kan. Nak cerita bagi apa dia tuan-tuan? Solat ini satu kewajipan yang cukup penting. Tidak ada upaya daya untuk orang lain menggantikan pada pihak kita. Baik, itu bab solat. Baik, yang kedua pula adalah berkaitan dengan puasa kan. Puasa yang ditinggalkan oleh si mati, boleh ke tidak kita menggantikan puasa tersebut, baik yang mati maupun masih hidup tetapi terlalu uzur kan. Maka di ni ada dua keadaan ya, ada dua keadaan. Yang pertama sekali, jika sekiranya si mati ini tidak sempat menggantikan puasa, sama ada dia kesempitan waktu lah, uzur, kesakit ke apa semua waktu hidupnya, maka tanggungjawabnya kepada si waris untuk menggantikannya ya. Ada yang kedua, si waris tidak perlu menggantikan walaupun ayah tadi ni, mak tadi ni terlalu uzur apa semua sampai meninggalkan puasa apa semua, maka tidak ada satu kewajipan pun kepada waris untuk menggantikannya maupun membayar fidyah kepadanya ya. Makna kata kalau sekiranya waris nak gantikan pun boleh, waris nak menggantikannya pun boleh. Maka itu di kalangan ulama. Dan untuk kita Imam Syafi'i juga meletakkan dalam dua keadaan. Yang pertama, boleh untuk waris menggantikan puasa untuk si mati. Yang kedua, tidak boleh kan. Maka yang boleh berdasarkan hadis di mana Aisyah
radhiyallahu anha telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun, shama alaihi waliyyu." Yang bermaksud barang siapa yang meninggal dunia dan mempunyai puasa yang tertunggak, maka disempurnakan oleh warisnya. Jadi kalau disebutkan di sini, kita melihat bahawa puasa di sudut Imam Syafi'i, waris boleh menggantikan puasa kepadanya. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis nombor 1952 untuk Imam Bukhari, hadis 1147 bagi Imam Muslim. Bermakna hadis sahih daripada Nabi SAW ada menyatakan bahawa boleh si waris menggantikan puasa kepada si mati, bahkan dituntut untuk menyempurnakan puasanya. Baik, kemudian sekiranya waris-waris tidak menggantikan puasa, maka adakah boleh dibayar melalui fidyah, diambil daripada harta bendanya dan sebagainya. Maka pendapat yang kedua, jika sekiranya waris-waris tidak melakukan puasa tadi, maka boleh mengambil harta-harta daripada ayah kita, mak kita tadi yang telah meninggal dunia, ambil daripada harta mereka itu, harta pusaka yang telah ditinggalkan, untuk dibayar fidyah. Maka sukatan bayaran fidyahnya adalah 1 hari bersamaan dengan 1 cupak beras mengikut hari yang telah ditinggalkan oleh si mati. Ini di mana dikatakan dalam hadis Nabi SAW, yang bermaksud bahawa seorang lelaki dah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai puasa yang belum diganti selama sebulan. Apakah aku perlu tunaikan untuknya? Adakah perlu aku gantikan puasa untuk dia?" Lalu bagi dia bersabda, "Sekiranya ibumu mempunyai hutang, apakah kau akan bayarkan hutang untuk dia?" Maka kata lelaki itu, "Mesti, sudah pasti." Maka kata Nabi SAW, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka boleh bayarkan hutang tersebut dengan bayaran. Ini riwayat Imam Muslim, hadis nombor 1148. Baik, maka dalam sudut Imam Syafi'i kita, boleh kita puasakan untuk mak kita, ayah kita. Yang kedua, kalau tak mampu nak puasa, boleh kita bayarkan fidyah untuk mereka. Yang ketiga, cara pengiraan bagi si mati yang tidak mengetahui bilangan puasa yang ditinggalkan. Berapa hari? Sebulan ke? 4 hari ke? Seminggu ke? Kita tak tahu kan jumlah hari mak kita tinggal puasa, ayah kita tinggalkan puasa berapa hari. Maka jika sekiranya secara jelas kita tidak tahu berapakah bilangan hari yang ditinggalkan oleh mak kita, ayah kita apa semua, maka kita ambil kira gini, ya. Sekiranya si mati itu adalah orang yang sentiasa berpuasa, memang kita tahu mak ayah kita ni memang puasa betul, maka tidak perlu mengandaikan bahawa dia pernah meninggalkan puasa sekian ke, maka tidak perlu mengandaikan tu. Maksudnya berdasarkan kaedah usul fiqh, iaitu al-aslu baza'atul zummah, kan, iaitu asal bagi suatu perkara adalah bebas daripada tanggungan. Al-aslu bara'atu zimmah. Aslu bara'atu zimmah, iaitu asal bagi suatu perkara adalah bebas daripada tanggungan. Maka kalau dia memang selalu berpuasa, tidak perlu kita buat andaian. Kita tak ada andaian berapa hari dia puasa, berapa hari dia tinggal, tak payah. Kita anggap dia dah puasa penuh. Clear, kan? Clear. Ini cerita bab tak tahu ni. Ini cerita bab tak tahu. Tapi kalau tahu, lain cerita. Ini cerita bab tak tahu. Saja kita nak bayarkan fidyah, sesaja kita nak puasa, ganti puasa untuk dia, maka tak payah kita nak buat andaian apa-apa. Kita andaikan mereka itu dah komplit puasa sudah, ya. Yang kedua, sekiranya si mati pada bulan Ramadan kita dapati sakit, kan, yang mana sakit dia itu kita rasa ada hari dia tak puasa, kan, sakit sebab terlalu sakit apa semua, maka kita andaikan sahaja, kan, maka dikiralah sakitnya. Sejak bila ayah tu sakit? Abah sakit pertengahan Ramadan hari tu. Kan. So kita ambil lah tengah Ramadan sampai habis 15 hari. Gitulah, ya. Kalau kiranya memang jenis tak puasa, kan ada juga kan. Parent kita ni memang jenis tak puasa apa semua, maka diambillah kiraan bilangan puasa itu daripada sejak umur baligh dia sehinggalah sebelum mati dia. Ni berat ni, kan. Memang jenis tak puasa sokmo, daripada kita andaikan saja kita boleh gantikan puasa daripada balik dia umur 15 tahun sampai mati dia, kan, daripada balik sampai mati dia. Itu nak kira tuan-tuan jenuh, sebulan sampai umur berapa tahun, gitu. Maka itu cara kira lah. Jadi cara kira jelas, kalau kita tahu bilangan hari yang ditinggalkan, maka ganti yang itu aja.
Kalau tak tahu, kalau dia jenis orang yang berpuasa, kita tak payah buat andaian apa-apa. Kita tak payah gantikan pun. Kita tahu dia puasa je. Kalau jenis berpuasa, tapi kita tahu dia sakit, yang mana sakitnya itu membawa kepada tidak puasa dia, so kita kira daripada berapa hari bulan dia sakit je lah, kan, sampai hujung. Kemudian kalau sekiranya dia ni tak puasa, kita kira daripada awal lagi, kan, daripada awal lagi. Ini semua tuan-tuan, adakah boleh mengangkat azab kubur seorang itu, kan? Itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita telah gantikan pun, kita telah bayarkan fidyah apa semua, kita tidak tahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala adakah Allah terima ataupun tidak, adakah dia telah dibebaskan daripada azab kubur untuk puasanya apa semua. Sebab itulah tuan-tuan, ini semua adalah kaedah yang ulama letakkan. Kita ni boleh sebagai anak, kan, sebagai anak, sebagai waris, yang kita ni bertanggungjawab, kesiankan mak ayah kita, kita buatkan, gantikan puasa, kita buatkan apa semua, sedekah banyak, infak banyak, wakaf banyak untuk mereka ni, kita niatkan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah. Dan sama ada Allah terima ataupun tidak, wallahualam, tetapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kita buatlah segala mungkin, kita ambil daripada harta dia yang ditinggalkan apa semua untuk kehidupan akhirat dia lah. Dan bagi sedekah banyak, bagi infak banyak apa semua, niatkan untuk mak ayah kita, mudah-mudahan mereka bebas di alam sana. Maka secara kesimpulannya, solat memang tidak boleh kita gantikan, itu sudah pasti, tidak boleh kita gantikan, qada kan tak boleh, kita nak bayar fidyah pun memang tak boleh, secara hakikatnya memang tak boleh. kita sedekah ke apa semua, itu semata-mata kita niatkan untuk mereka saja, kan. Pahalanya untuk mereka, mudah-mudahan mengalir lah untuk mereka. Adapun untuk puasa, boleh diganti, boleh dibayar fidyah. Maka ini telah ada garis panduan oleh ulama, khususnya Imam Syafi'i. Maka kita ambil lah daripada harta mereka, kita bayarkan fidyah untuk mereka, niatkan untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala yang maha kuasa faham dan tahu tujuan kita, kita ambil pun daripada harta mereka. Kesianilah anak ayah, mak kita apa semua, kita buat juga, kan. Jadi tuan-tuan sebagai anak-anak, anak ke anak menantu ke apa semua, tak salah, kan, untuk kita ini melaksanakan perkara-perkara ini supaya ayah mak kita tenanglah, insya-Allah, di alam sana, mudah-mudahan, ya. Jadi itulah kurang lebih perkongsian kita pada pagi ini dalam lingkup soal jawab USN berkaitan dengan solat dan juga puasa. Mudah-mudahan jelas perkara ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan segala kuasanya mengurniakan kefahaman kepada kita dan juga memberikan kesejahteraan kepada ayah, ibu kita, atuk nenek kita di alam sana. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, sama-samalah kita doakan mereka yang berada di pusat kuarantin Mak Aib ini, kan, termasuklah saya yang berada di sini. Doa-doa lah tuan-tuan supaya sembuh, kan, sembuh sedia kala, kan. Memang hakikatnya tak demam, tak sakit, tak batuk, tak bersin apa semua, kan. Tapi Allah itulah yang tahu segalanya. Kita pun tak tahulah apa yang lama sangat mungkin di sini. Dia tengok darah tuan-tuan, kan. Mungkin darah tak cantik apa semua, lama lah sikit kat sini apa semua, kan. Ada yang dah 4 kali ambil darah, 5 kali ambil darah pun ada. So kita doalah mereka-mereka yang berada di sini ni agar segera disembuhkan dan boleh balik ke rumah masing-masing. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.